Dalam meniti arus kemodenan dalam negara yang sedang membangun ini, masih terdapat kisah-kisah yang menyentuh hati tentang kemiskinan yang menghalang impian anak watan Malaysia dalam mencapai cita-cita mereka. Kemiskinan bukanlah hanya sekadar kekurangan dari segi kewangan, tetapi juga kekurangan dari segi peluang. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menjejaskan pendidikan yang merupakan asas kepada masa depan yang lebih cerah. Ramai di kalangan mereka terpaksa berjalan jauh untuk ke sekolah disebabkan pengangkutan yang disediakan tidak mencukupi. Guru-guru juga berhadapan dengan cabaran yang besar dalam mengajar. Sebagai contoh, tempat mengajar yang kurang selesa dan kekurangan bahan pengajaran. Walau bagaimanapun, terdapat kisah-kisah inspirasi tentang anak watan Malaysia yang berjuang untuk mengatasi cabaran bagi mencapai impian mereka. Mari kita sama-sama menyaksikan perjuangan mereka dan mencari solusi untuk membantu mereka dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Sekarang, mari kita dengarkan apakah pendapat mahasiswa tentang punca kemiskinan penghalang pendidikan kita. Jom! Antara salah satu faktor utama yang menyumbang kepada kemiskinan dalam pendidikan ialah taraf ekonomi keluarga yang rendah. Isu kemiskinan ni macam selalu dibahas sejak zaman nenek moyang kita lagi. Waktu peredaran masa ni, kos sehari hidup semakin meningkat dan ni menyebabkan kos belanjaan keluarga semakin meningkat untuk menampung kos sehari hidup yang asas, keperluan asas, terutamanya dari segi pendidikan. Hal ini sebab rakyat pelajar tak dapat nak teruskan pengajian mereka sebelum mencapai tahap pendidikan yang ditetapkan. Kos pendidikan yang tinggi, contoh macam yuran sekolah, pakaian, buku teks, alat tulis semua seringkali menjadi beban kepada golongan keluarga yang berpendapatan rendah. Hal ini akibatkan ramai pelajar yang sanggup untuk korbankan pendidikan diorang kerana mereka terpaksa belajar dan bekerja untuk mendapatkan kos-kos yang seperti telah ditetapkan tadi, macam kutat, saya kena bekerja untuk bayar. Situasi ini akan menjejaskan masa depan pelajar yang menghalang mereka daripada memecahkan kitaran kemiskinan yang diwarisi daripada generasi sebelumnya. Antara faktor lain juga ialah persekitaran sekolah yang tidak kondusif, yang tidak baik. Contohnya, kebanyakan sekolah yang terutamanya berada di luar bandar, mereka menghadapi kesukaran untuk menghantar dan mengalami kekurangan infrastruktur seperti tiada kemudahan untuk pengangkutan untuk menghantar kanak-kanak pergi ke sekolah. Selain itu juga contoh macam kekurangan infrastruktur dari segi meja, kursi, mereka mereka mempunyai kekurangan dari segi mengeluarkan meja dan kursi yang secukupnya, dan juga contoh macam bekalan elektrik yang tidak mencukupi. Ini merupakan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia melalui tajuk Peratusan Pemilikan Peralatan ICT yang dilakukan dalam negara. Berdasarkan statistik ini, wilayah Persekutuan Putrajaya telah mendominasi dengan pungutan purata, markah dan juga peratusan tertinggi melalui 3 kategori utama, iaitu telefon bimbit pintar, komputer riba dan juga telefon bimbit pintar dengan setiap satunya 100%. Manakala negeri Kelantan dilihat mempunyai peratusan paling sedikit bagi setiap kategori. Secara keseluruhannya, dapat dilihat keseimbangan bagi pemilikan peralatan ICT bagi setiap negeri adalah tidak seimbang, dan ini diakibatkan oleh kemiskinan yang berlaku dalam negara. Ini merupakan statistik status kemiskinan sehingga 29 Februari 2024. Statistik ini melalui pecahan etnik Melayu, Bumi Sabah Sarawak, India, China, orang asli dan lain-lain. Melalui statistik ini, 3 negeri telah dilabelkan sebagai kemiskinan tertinggi, iaitu Kelantan, Sabah dan Sarawak. Jumlah keseluruhan nasional iaitu 488,881 KIR, miskin tega 115,603 KIR dan miskin 373,278 KIR. Statistik ini dikeluarkan berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan PGK Malaysia.
di mana miskin tegar RM1198 dan miskin pada paras RM2589. Seterusnya, mari kita dengarkan ulasan pelajar UTM tentang kesan kemiskinan dalam pendidikan. Kita semua tahu kemiskinan dalam pendidikan adalah masalah besar. Pelajar dari keluarga miskin sering berdepan dengan kesukaran untuk mendapatkan sumber pendidikan yang mencukupi. Bayangkan, mereka sukar dapat buku, alat tulis dan teknologi yang penting untuk belajar. Ini semua buat mereka susah nak faham pembelajaran dan ikuti pembelajaran. Lebih teruk lagi, ramai yang tak ada akses kepada internet tau. Tanpa semua ni, perkembangan dalam akademi mereka terjejas dan peluang untuk berjaya dalam pendidikan pun terhad juga. Kita juga lihat, bila pendidikan tak mencukupi, kadar pengangguran dalam masyarakat pun boleh meningkat. Individu yang tak ada mempunyai kemahiran yang mencukupi sukar untuk bersaing dalam pasaran kerja. Kalau pelajar tak dapat pendidikan berkualiti, mereka akan berdepan dengan masalah untuk menguasai kemahiran asas yang diperlukan dalam dunia kerja sekarang. Jadi, ini bukan hanya masalah untuk pelajar tetapi juga memberi kesan buruk kepada masyarakat. Kadar pengangguran dan meningkat dan kitaran kemiskinan pun berulang. Kualiti pendidikan yang rendah juga memberi kesan kepada ekonomi negara. Bila pelajar tak dapat pendidikan yang baik, mereka akan susah nak kuasai kemahiran yang diperlukan. Hasilnya, tenaga kerja kita jadi kurang berkemahiran dan mengurangkan produktiviti ekonomi. Semua ini membuatkan kita kurang pekerja yang layak untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kesimpulannya, isu kemiskinan dalam pendidikan bukan sekadar masalah individu tetapi memberi kesan kepada seluruh masyarakat dan negara. Akhir sekali, mari kita menyaksikan video tentang langkah mengatasi kemiskinan penghalang pendidikan kita. Bagi mengatasikan masalah kemiskinan dan pendidikan dalam kalangan masyarakat, pihak kerajaan bolehlah meningkatkan akses pendidikan. Dengan ini, semua pelajar dapatlah peluang untuk mencapai cita-cita mereka sampai ke menara gading. Sebagai contoh, pihak kerajaan bolehlah memberikan fasiliti kepada sekolah, terutamanya dalam kalangan terpencil, memberikan kemudahan seperti mengadakan perpustakaan yang mengadakan bahan rujukan untuk pelajar rujuk dan fasiliti teknologi seperti mengadakan komputer reader yang boleh akses internet so that pelajar dapatlah search maklumat yang dia nak untuk rujuk sebagai bahan rujukan dari internet. Bukan itu saja, pihak kerajaan juga bolehlah menyelaraskan bantuan kepada pelajar yang berkemampuan rendah bagi memiliki komputer reader untuk tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, bantuan ihsan komputer baik sebuah inisiatif kerajaan Sabah bagi tujuan untuk memastikan pelajar dapat meneruskan pelajaran dengan lebih lancar. Dengan ini, semua pelajar dapatlah mencapai cita-cita mereka dan membawa nama negara ke peringkat nasional tanpa menghiraukan kos yang tinggi. Akhir kata, kemiskinan bukanlah suatu perkara yang bersifat kekal dan tidak boleh diubah. Kita jelas mengetahui bahawa setiap usaha memajukan pendidikan adalah langkah besar bagi membentuk peluang dan masa depan yang lebih cerah kepada anak-anak. Pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam memastikan setiap individu tidak ketinggalan dan mempunyai akses dalam pendidikan yang berkualiti. Marilah kita berganding bahu membantu keluarga yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang dengan apa jua cara agar mampu mengubah nasib mereka ke arah yang lebih baik. Rakyat Malaysia, tidak kira agama, bangsa dan latar belakang, perlu bersama-sama berusaha dan memberikan tempat yang terbaik untuk masa depan generasi yang akan datang. Sekian daripada kami, Kumpulan 1. Bye!